Yang saya hormati barisan semua ahli jawatan kuasa Masjid Al-Surau, Wakaf Siti Aisyah, dan seluruh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini tidaklah saya berniat untuk memberi apa-apa pun tazkirah, hanyalah semata-mata peringatan buat diri sendiri dan juga semua para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, barang siapa yang melakukan solat malam, yakni melakukan solat sunat tarawih bersama-sama dengan imam sehingga habis, yakni sehingga habis witir bersama-sama imam, bahwasanya dia telah mendapat seolah-olah pahala menghidupkan sepanjang malamnya. Ramadan tahun inilah tahun 1445 Hijrah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam bulan Ramadan ini kelebihan gandaan pahala amalan berlipat kali ganda berbeza bulan-bulan yang lain. Pada malam ini cuba kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimanakah kita melayan Ramadan? Apakah Ramadan datang kita rasa mengeluh, Ramadan datang pula? Apakah di hati kita kedatangan Ramadan bila datangnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban? Apabila doa imam sedang mendoakan doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ya Ramadan, ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Apakah hati kita merasa seronok dan tak sabar untuk menanti kedatangan bulan Ramadan? Di negara Arab, 2 minggu, 2 bulan sebelum datang Ramadan, masing-masing dah bergembira seolah-olah telah datangnya hari raya. Berbeza dengan tempat kita, bila datangnya Ramadan, masing-masing masih lagi mengejar dunia, termasuklah saya yang bercakap. Ramadan yang datang pada tahun ini mungkin berbeza dengan Ramadan yang lain, kerana tahun ini adalah tahun yang dijanjikan, yang mana 100 tahun akan timbulnya mujaddid, yakni pemimpin baru. Apakah kita telah bersedia diri, amal ibadah keluarga kita, amal salih kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh hari-hari yang akan datang jika berlakunya kedatangan Imam Al-Mahdi? Apakah kita telah bersedia untuk bersama-sama berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita mendiamkan diri lalu hanya memikirkan diri sendiri semata-mata? Pada malam ini saya tak sentuh lebih pada bulan Ramadan, tetapi sama-samalah kita tanya diri kita, muhasabah diri kita, di manakah kita pada saat ini datangnya Ramadan, yang mana orang banyak, para awliya mendoakan, mananya para alim ulama bila datangnya bulan Ramadan berseronok, bergembiralah mereka pada malamnya. Adakah kita seperti mereka ataupun kita sebaliknya? Bulan Ramadan yang datang pada tahun ini adalah bulan yang mana Allah melipat kali gandakan apabila kita melakukan satu amal fardu, satu solat fardu subuh contoh, Allah menggandakan solat fardu subuh tu seolah-olah 70 kali ganda kita melakukan di amalan bulan yang lain di luar di bulan fardu bulan Ramadan. Apabila kita melakukan amalan sunat, seolah-olah kita membuat satu amalan fardu di bulan ini. Tidakkah kita mahu mengejar di mana kelebihan bulan Ramadan ini tidak dapat di dalam bulan-bulan yang lain, yang mana awalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertengahannya adalah maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah melepaskan kita daripada azab api neraka. Saya tertarik untuk membaca satu hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata sendiri, barang siapa yang memuliakan Ramadan dengan baik, barang siapa yang memuliakan Ramadan dengan baik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Wahai Muhammad,
hang bagi tahu pada umat hang semua bahawa kelebihan pahala bulan Ramadan aku rahsiakan. Pahala puasa ini Allah katakan lebih daripada 700 kali ganda. Tetapi Allah masih rahsiakan berapakah pahala sebenarnya orang-orang yang melakukan puasa, amal ibadah dalam bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala kata apa lagi? Sesungguhnya puasa Ramadan ini untuk aku. Buat anak-anak cucu Adam, puasa Ramadan adalah untuk aku, bukan untuk diri kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bangga dengan kita, yang mana anak Adam berpuasa untuk aku, mereka berpuasa meninggalkan syahwat mereka. Mereka berpuasa meninggalkan syahwat makan mereka. Mereka berpuasa meninggalkan syahwat minum mereka, dan mereka meninggalkan berjihad, iaitu syahwat jima. Kerana apa? Kerana aku semata-mata. Dan sebab itulah pada bulan Ramadan, dan aku sendiri yang akan membalas kelebihan ini pahala kepada hamba-hambaku, umat khusus, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah, kelebihan ini tak ada pada zaman umat-umat yang terdahulu. Kelebihan yang Allah gandakan pada saat ini adalah untuk umat khusus, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita telah menyebarkan, telah menyempurnakan diri kita ini berkata aku sayang padamu ya Rasulullah. Tuan, maklum, ibu ayah, adik-adik yang dirahmati Allah, apakah tanda orang yang sayang kepada seseorang? Kalau kita sedang bercinta, tiap-tiap hari kita akan test, awak dah makan, awak dah minum, awak dah bangun. Tetapi bagaimanakah akhlak kita, rasa sayang kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita telah banyak melakukan salawat salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari? Ada tak sehari kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali? Ada tak? Tuan-tuan, masa dah tak banyak. Masa dah tak banyak. Sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah adalah benar. Pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana harga amalan kita tak mampu kita melalui titian sirat tu. Tak mampu kita melakukan dengan amalan kita, tak mampu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita betul-betul sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambillah kesempatan berbaki bulan Ramadan. Dah tak banyak, dah tinggal kita berapa hari je lagi. Orang yang iman, orang yang beriman, orang mukmin, hari demi hari melalui bulan Ramadan merasa sedih. Bahkan di negara Arab, bila nak habisnya Ramadan, mereka sangat sedih, seolah-olah putus cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menitipkan di hati-hati kita itu perasaan sayang, rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak sampaikan lagi satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri memberitahu golongan yang rugi. Yang rugi, dan Allah tak ingin berpuasa dah. Apa bahasa kita ni, bahasa mudah kita ni, Allah tak kelapak berpuasa hang lah. Aku kan nak hang pun. Apa dia? Golongan macam mana yang Allah tak mau? Bila datangnya Ramadan, mulut-mulutnya masih berbuat dosa. Mulut-mulutnya masih berbuat dosa. Yang pertama dosa apa? Dosa mengumpat orang. Ghibah, tahu ghibah? Ghibah ni dosa dia seolah-olah kita memakan daging saudara kita sendiri. Bukan main-main, tuan-tuan dirahmati Allah. Datangnya Ramadan, kita masih lagi membawang. Oh, duk mengata, dia tu dah kahwin ke belum? Dia ada anak ke belum?
Ingat, jangan nampak lekeh, jangan nampak memeh, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ni kita tak sedar dosa membawang, dosa mengata, dosa mengumpat, dosa menghina orang itu tiada apa-apa, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jangan kita tanya kenapa, ya Allah, mana amalan aku, puasa, haji, umrah aku mana? Tiba-tiba habis pahala-pahala kita terlepas pada orang-orang yang kita mengata tadi. Janganlah kita tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa-dosa yang paling penting adalah dosa orang yang membuka aib saudaranya sendiri. Ingatlah tuan-tuan, satu kita membuka aib saudara kita, Allah akan membuka 10 aib kita di sisi makhluk ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mulut ni akan membaham keseluruhan, akan membenamkan keseluruhan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Tidakkah kita merasa rugi? InsyaAllah pada malam ini kita azam, aku akan perbaiki diri aku kerana Allah dan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak ada amal lain yang lebih hebat melainkan hanya selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sedikit peringatan buat diri saya yang kerdil, yang hina. Mudah-mudahan kita sama-samalah azam, bersama-samalah bersungguh-sungguhlah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Iaitu takut, risau, gentar apabila mendengar kalimah-kalimah Allah dikumandangkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang mukmin, golongan Allah Subhanahu wa taala merindui dan meredai dia beliau di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab.